Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hei saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan khutbah ataupun muqaddimah bagi pengarang kitab kita, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Qadir. Jadi khutbah dia ni lebih kurang, ataupun muqaddimah dia lebih kurang 7 ataupun ke 8 muka surat. Dia nak menceritakan tentang nasihat-nasihat agama. Baik, tengok. Kata musannif, hei saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga. Adakah seorang tu pilih neraka atas syurga? Tak ada. Habis tu macam mana dia katakan seseorang tu memilih akan neraka di atas syurga macam mana? Dia nak taswir. Dia nak bagi gambaran. Dengan kamu pilih akan seronok dunia semata-mata pada masa yang sementara ini. Tu dia. Jadi seorang tadi tu memilih memilih pekerjaan yang keseronokan dunia semata-mata. Macam mana kata keseronokan dunia? Ni dia nak bahas. Tulis itu contoh dia. Seperti bersibuk dengan bekerja. Tulis itu. Yakni seperti bersibuk dengan bekerja hingga tidak sempat belajar dan tidak sempat solat berjamaah. Tulis itu. Yakni seperti bersibuk dengan bekerja hingga tidak sempat belajar dan tidak sempat solat berjemaah. Itu yang dikatakan seronok. Seronok kehidupan dunia. Memang kita bekerja tak seronok, tapi seolah-olah begitulah. Jadi dia kata, janganlah sekali-kali. Hei saudara-saudaraku, saudaraku ni siapa? Iaitu umat Islam. Saudaraku tu iaitu umat Islam. Janganlah sekali-kali kamu pilih akan neraka. Jangan pilih tu di atas syurga. Lagu mana? Dengan kamu pilih akan seronok dunia semata-mata pada masa yang sementara ini. Jadi pada dunia yang sementara ini. Yang ini seperti kita bersibuk dengan bekerja hingga tidak sempat belajar. Tak sempat solat berjemaah. Jangan. Kita bekerja tak apa. Nak bekerja tak salah. Tapi jangan sampai kesibukan. Tak sempat kita nak belajar. Tinggal belajar. Dia kalau belajar pun, kita pun, tuan-tuan, dapat belajar sehari sekali pun tak apa dah. Alhamdulillah sangat. Alhamdulillah. Bagi kita orang yang dah pencen,
Kalau boleh tu, dapat kita belajar, lagi pula dapat sembahyang berjemaah. Kita tak nafikan kan, kalau kadang orang bekerja, kadang-kadang dia tak sempat nak sembahyang berjemaah. Tapi jangan sampai tinggal semua. Sekurang-kurangnya kalau kita dalam sehari tu, orang bekerja tu, subuh, maghrib dengan isyak tu ada dah. Ataupun subuh dengan isyak tu ada dah. Ataupun paling kurang, subuh. Katakan kalau dia pergi kerja sebelum subuh. Tak dapat tidak, dia dapat sembahyang isyak pun tak apa dah. Kalau kita kata dia balik lambat kan. Ha. Tapi ala kuliah pun kalau balik pun macam mana pun kita singgah kat masjid pun tak apa. Ini bagi orang bekerja lah. Bagi orang bekerja. Begitu juga orang belajar. Belajar ni sibuk macam mana pun kita wajib kita kena belajar. Jangan kita tinggal belajar. Kalau orang bekerja tu, kalau Sabtu Ahad free tu belajar. Ada setengah orang kalau Sabtu Ahad dia nak rehat-rehat, nak pergi jalan, tu jalan boleh, tak ada masalah, tapi jangan tinggal belajar, jangan tinggal solat jemaah. Habis itu. Dan redalah kamu akan berat penat beramal dan susah payah dunia. Terimalah redha. Qabul syai', terima sesuatu. Tu redha. Redalah. Terimalah kamu akan berat penat. Ini akan susah penat beramal. Berat penat ni maksudnya letih lah. Akan berat penat beramal. Kita redalah apa kita nak buat kat dunia ni. Dengan susah lelah kita. Kita beramal tu, kita kena terima. Dan susah payah dunia. Tak apalah kalau kita kata kita susah kat dunia tu tak apa. Asalkan senang akhirat. Senang akhir. Senang akhir di dalam syurga. Dia kena senang akhirat tu. Tambah sikit. Senang akhirat di dalam syurga. Tambah sikit. Bukan senang akhir. Senang akhirat di dalam syurga. Asalkan, apa maksud asalkan? Yang pentingnya, senang akhirat di dalam syurga. Itu yang kita nak. Yang kita nak ni, kita buat amal dekat dunia ni, belajar tiap-tiap hari. Sembahyang jemaah tiap-tiap hari. Buat baik dengan orang. Kita nak kesenangan kita di hari akhirat di dalam syurga esok. Yang ada di situ, apa di situ? Syurga tu. Yang ada di situ, di syurga itu, sekalian bagi-bagi, tak kena. Sekalian bagai-bagai kesukaan mata-mata, telinga-telinga. Jadi akhirat esok tu, yang ada pada syurga itu sekaliannya ada bagai-bagai, ada jenis-jenis kesukaan mata-mata. Apa maksud kesukaan mata? Tulis. Yakni kesukaan pada mata yang memandang. Kesukaan mata-mata ini kesukaan mata-mata yang memandang. Satu. Telinga-telinga, yakni telinga-telinga yang mendengar. Sabar sikit. Yakni telinga-telinga yang mendengar. Tu. Telinga-telinga yang mendengar. Jadi dekat syurga esok, benda hak kita tak pernah dengar, pelik, akan kita dengar esok dekat syurga. Benda yang kita tak pernah tengok, kita akan tengok. Bahkan kesemua kemahuan nafsu dan hawa nafsu. Jadi kat syurga esok ni, kesemua kemahuan kita, nafsu kita, hawa nafsu kita. Keinginan, sebagai hawa. Keinginannya keinginan nafsu.
Hawanya hawa nafsu, ini keinginan nafsu. Habis itu. Tu banyak. Tu. Itu. Sebab tu kita susah kat dunia ni. Apalah belajar. Susah. Kalau kita kata, Jazilin kata, letih Ustaz belajar ni, sampai ketua kena belajar lagi. Tak apalah. Biarlah susah pun tak apa. Biar kita kata kita ni tak apa nak senang mana kat dunia ni. Makan pun biasa-biasa aja. Tak dapat nak mengecapi orang seperti orang kaya yang lain. Tak apalah. Kita pergi kata kita susah dan susah kita dekat dunia ni. Belajar kita sampai masa kena sembahyang Jumaat. Sampai masa kita kena belajar sampai sehari 3-4 kali tu. Kita ingat kata dalam hati kita. Kita nak kesenangan di akhirat esok di dalam syurga tu yang kita ingat. Tak ada apa kita buat amal ni, kita kena ingat satu tu je. Apa yang aku buat dekat dunia ni tu yang kesenangan di akhirat esok. Kalau kata penat betul kau belajar pagi-pagi, rehat-rehat lah. Belajar kalau tak habis-habis. Habis kitab sambung lagi, habis kitab sambung lagi. Tak habis-habis. Sebab apa tu? Sebab nak kesenangan di akhirat esok. Tu baik habis. Maka orang yang pandang kepada kesukaan yang selama-lama. Maka orang yang pandang kepada kesukaan. Kesukaan mana? Yang selama-lama. Yang selama-lama ni maksudnya di akhirat esok lah. Kesukaan yang selama-lama. Adapun kesukaan kita di dunia ni sementara saja. Inilah yang sebenar-benar cerdik dan yang pandai. Cerdik lagi pula pandai lagi. Allahu Akbar. Tengok. Orang yang pandang kepada keseronokan kesukaan yang selama-lama, iaitu di hari akhirat esok, di syurga esok. Inilah yang sebenar-benar cerdik yang pandai. Bagaimana? Menjaga dan pusing kesenangan. Dia kitab tu lagu mana tu? Menjaga dan pusing. Betul kat ini? Menjaga dan pusing Ustaz. Kalau pusing tu nak mana jalan. Mengatur atau mengawal. Kalau ngaji dulu, pusing nak jalan. Cerdik yang pandai menjaga dan jalan kesenangan dirinya. Saya dobek dulu mengaji dulu. Pusing tu dengan mana jalan. Mengatur pun boleh juga. Tapi hak mengaji dulu jalan. Jalanan. Jadi inilah yang sebenar-benar cerdik yang pandai. Ini orang yang nak kesenangan akhirat tu. Menjaga dan pusing ataupun jalan kesenangan dirinya. Untuk diri dia. Tu habis itu. Hendaklah saudara-saudaraku. Ini semua peringatan untuk kita semua. Hendaklah saudara-saudaraku ketahui. Saudaraku siapa? Itu umat Islam. Itu kata saudaraku. Hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawasanya Tuhan kita tak tilik kepada elok baka dan keturunan. Baka tu dia panggil keturunan. Dia panggil keturunan tu dan keturunan dia panggil ataf tafsir. Keturunan itu nak mentafsirkan makna baka. Baka ni dia istilah orang sana. Orang Thailand. Dia baka ni dia ambil nama keturunan. Contoh kalau di Thailand kawan saya nama dia
Muhammad Randi. Sebab tu tak tulis bin pada ayah dia, tak. Bin, contohlah, bin Muhammad. Muhammad tu bukan nama ayah dia. Muhammad tu nama baka dia, keturunannya. Tu kalau di Thailand macam tu, dia memang letak macam tu. Disiap lah di Thailand. Biasa kalau dia orang siap lah. Kalau orang Islam tu, maka Islam lah. Jadi keturunan tu dia ambil lebih kurang 3-4 lapis juga tu. Chair dia, keturunan moyang dia tu lah. Biasa dia ambil dari keturunan yang asal tu. Biasa Siam yang letak tu. Dia tak letak macam kita, bin pada bapak kita kan. Dia kalau bin tu, bin pada baka tu. Ni waktu saya belajar dulu gitulah. Kawan beritahu. Saya ingat bapak dia. Tidak, dia kata. Tu daripada keturunan baka. Dia ambil satu nama keturunan baka dia tu. Tiap-tiap orang tu tak sama baka dia. Baik. Bismillah. Tu masuk baka. Hei, hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawasanya Tuhan kita tak tilik, tak pandang, tak perhati kepada elok baka dan keturunan. Tu sama makna. Keturunan lah. Dan elok rupa dan paras. Tuhan tak tengok pada rupa paras tu. Habis tu, hanya semata-mata tilik kepada hati-hati dan amal-amal baik jua. Apa maksudnya? Yang ni semata-mata Allah Ta'ala jadikan hati itu sebagai tempat balas dan dibalas baik kepada hati-hati yang bersih jua. Ni kena ingat. Ni banyak orang salah pakai guna hadis. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Banyak orang guna hadis tu. Sesungguhnya Allah tak tilik pada suwarikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tak tilik pada rupa paras kamu. Jadi dia takwil hadis tu, dia faham hadis tu. Tak apa. Tekan suara pendek pun tak apa, tak tutup aurat pun tak apa. Allah Ta'ala tilik pada hati kita. Kena kat tu pula dah. Sedangkan dia tak belajar, dia tak tahu hadis tu dia nak cerita pasal masalah hati. Masalah syarak tu, itu Nabi suruh tutup aurat. Atau masalah lain. Dia bercampur-campur hadis. Banyak kena zuhir hadis tu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Dia pakai guna hadis tu. Sehingga Allah Ta'ala tak tilik pada rupa paras kamu dan harta kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi sesungguhnya Allah Ta'ala tu tilik pada hati kamu dan juga amal-amalan kamu. Tu. Kalau orang yang buat liberal pakai guna hadis tu, dia kata Allah Ta'ala bukan tengok pada rupa paras. Tak apalah, rupa parah pun tak tutup aurat pun tak apa, tapi hati baik. Kok tu pula dah. Banyak tu guna hadis tu. Dia tak nampak syarat jaga ni hadis. Hadis ni nak cerita kata tentang hati. Seolah-olah kata bandingannya hati tu mencerminkan pada keseluruhan rupa paras kita semua tu. Kalau kita hati kita baik, maksudnya syarat pun baik jugalah. Apa syarat baik? Tutup aurat. Tu maksudnya. Cuba tengok dalam Riyadhus Salihin. Al-Falih, dia syarah hadis tu lagu mana? Ngaji, kita nak mengaji hadis kan gitu. Kalau tengok syarah dia. Apa perkataan ulama sebut. Bukan kita boleh pandai bahasa Arab, kita terjemah tu, gamak-gamak kita faham kita sendiri. Tu tak betul. Baik. Tengok dia kata. Tengok dia kata tadi, tengok. Hanya semata-mata tilik kepada hati-hati dan amal-amal baik juga. Baik. Nak buat amalan yang baik,
Mestilah kita kena ikut hukum syarak. Amal apa? Ha? Kita nak semayang. Ha? Bukan boleh mas semayang gitu, kena ada wuduk. Tu yang kena katakan, kena ikut hukum syarak. Kena tutup aurat. Ha? Ni buat amal tapi tak kena cara. Tu tak betul. Baik, habis itu. Maka bermula ini. Apa? Yakni Tuhan tilik pada hati kita ni. Dan amal-amal ni. Itu satu kemujuran yang amat besar. Apa satu kemujuran? Tulis. Satu pemberian. Satu kurniaan yang amat besar bagi kita. Yang sangat besar. Yang amat besar ini yang sangat besar. Itu kata satu kemujuran. Satu pemberian. Allah Akbar, mujurlah. Tuhan beri pada kita. Tengok pada hati dan amalan kita. Rasa mujur. Satu pemberian. Satu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Yang amat besar bagi kita. Siapa kita? Manusia ni lah. Kita mana? Sifat. Yang hodoh baka. Dan hodoh rupa. Apa maksud yang hodoh baka? Maksudnya, bukan berketurunan orang yang mulia. Kalau kita kata, aku ni bukan keturunan yang mulia. Tak apalah. Tak berketurunan mulia pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala beri pada kita, pemberian nikmat dia besar dah. Walaupun kita bukan pada hodoh baka. Apa maksud hodoh baka? Tulis. Yakni bukan berketurunan. Yakni bukan berketurunan orang yang mulia. Itu maksud kata hodoh baka. Dan hodoh rupa. Walaupun kita kata tak apalah. Rupa tak ada mana kita. Tapi kita kena ingat kata, Allah Ta'ala beri daripada kita kemujuran. Allah Ta'ala beri pemberian pada kita. Baik. Sebab apa tu? Sebab apa boleh kata ini satu kemujuran? Sebab apa kata ini pemberian yang amat besar? Kerana hati dan amalan-amalan itu, kerana sifat-sifat hati. Kerana sifat-sifat hati dan amalan-amalan itu dapat dibaiki. Apa dapat dibaiki? Boleh diubah jadi baik. Tulis itu. Dapat dibaiki, ini boleh diubah menjadi baik. Kita ni ada hati kita. Jadi hati kita ni boleh kita ubah jadi baik. Dengan kita belajar. Lebih-lebih lagi kita belajar ilmu tasawuf. Iaitu kita pernah bagi hati contoh. Basic tu. Boleh kita ubah jadi baik. Habis itu. Maka silakanlah saudara-saudaraku. Apa silakanlah? Maka bersepakatlah saudara-saudaraku. Iaitu umat Islam. Tu silakanlah. Langsung bertani Maka silakanlah saudara-saudaraku ini. Maka bersepakatlah saudara-saudaraku. Maka dan anak beranakku. Anak beranakku ni saudara dia lah. Sepakat apa tu? Membaiki akan hati-hati dan amal masing-masing. Beri jadi baik. Allah Akbar. Jadi pakat-pakatlah. Dia kata. Saudara-saudaraku, anak beranakku tu. Membaiki. Apa maksud membaiki? Usaha ubah. Itu maksud membaiki. Usaha mengubah akan sifat-sifat hati. Dan amal-amal masing-masing ini. Tulis. Dan amal-amal akhirat. Tulis Tajah Julina. Dan amal-amal akhirat. Masing-masing. Beri jadi baik. Beri jadi baik.
Apa maksud beri jadi baik? Yakni tulis. Supaya diterima oleh Allah Ta'ala. Beri jadi baik, yakni supaya diterima oleh Allah Ta'ala. Itu maksud kata beri jadi baik. Tu. Itu yang dikatakan beri jadi baik, yakni supaya diterima oleh Allah Ta'ala. Baik. Baik, sebab apa boleh kata sepakatlah kita ni kena ubah, usaha untuk ubah akal hati dan amal-amal tu supaya jadi baik tu sebab apa? Kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masanya. Tengok. Kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tulis. Yang ni satu perkara yang pasti berlaku. Satu perkara yang ni tulis. Yang ni satu perkara yang pasti berlaku. Yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masanya. Tuhan tak beritahu pada siapa-siapa masa dia. Tapi kita pasti akan mati. Apa maksud pasti akan mati di sini? Dia panggil wajib apa ni? Wajib apa kat ini? Hajar Faridah? Wajib aridi Wajib aridi. Bila sebut kata pasti akan mati ni wajib aridi. Maksudnya wajib yang kedatangan daripada nas Al-Quran. Nampak dah? Hajar Faridah? Ingat. Baik. Lagi pula mesti saudara-saudaraku kena tahu bahawasanya, apa maksud kena tahu? Yakni mesti saudara-saudaraku kena tahu, ini sentiasa ingat di dalam hati, tulis itu. Yakni sentiasa ingat di dalam hati. Yakni sentiasa ingat di dalam hati bahawasanya orang-orang yang elok bakanya, yang elok keturunannya dan rupanya, rupa orang tu khabar, itu pun sekiranya tu tak kembali mana-mana sekiranya jika jahat hatinya, hati orang itu dan amalnya. Apa maksud jika jahat hatinya? Tulis. Yakni hati yang penuh dengan sifat mazmumah. Yakni, tulis itu Hajar Faridah. Yakni, yang dikatakan jahat hatinya, yakni hati yang penuh dengan sifat mazmumah. Dengar tu Hajar Rana Hati yang penuh dengan sifat mazmumah, yakni hati yang penuh dengan sifat yang dicela. Itu maksud kata sifat mazmumah. Sekiranya, dia kata, jika jahat hatinya, hati seorang tadi, dan amalnya, buat amalan, buat benda perkara tak elok, buat amalnya, maka akhirnya, sehabis-habis huduh rupanya, sehabis-habis huduh, apa huduh? Tidak baik rupanya. Jadi kesudahan tu tak baik. Na'udzubillah. Jadi kalau orang baka baik sekalipun, keturunan elok, keturunan elok-elok, kita bukan nak kata siapa, tidaklah. Contoh, keturunan orang yang baik-baik. Saya ni keturunan orang hebat. Saya ni keturunan pada Tok Wu dulu. Saya ni keturunan ni sekian-sekian. Dakwah ikutlah. Saya ni keturunan pembesar-pembesar.
Jika jahat hatinya, kalau kita kata hati dia jahat, apa? Penuh dengan sifat mazmumah. Duk kata kat orang, walaupun rupa cantik, rupa elok, tapi hati tak baik. Dan amalnya, jahat dengan amalnya, perbuatan dia jahat. Buat khianat orang. Akhirnya tu dikatakan sehabis-habis hodoh. Rupanya. Apa dia sehabis-habis hodoh? Sehabis-habis tidak baik pada rupanya. Apa? Bukan rupa dia. Maksudnya rupa ni, bila sebut rupa ni, sekali dengan anggota semualah. Habis itu. Tu dia. Dan kita yang hodoh bakanya. Dan bermula kita mana? Yang hodoh bakanya. Apa maksud hodoh bakanya? Yang ni tak mulia keturunan kita ni. Dan rupanya. Yang keturunan pun tak, bukan keturunan hebat, Ustaz. Contoh. Pun asalkan baik hati dan amal. Apa asalkan? Yang penting, itu maksud asalkan. Yang penting, baik hati dan amal. Tu yang kita nak. Ajar mana, Yang kita nak, baik hati dan baik amal. Dah cukup. Orang nak kata kita orang nak kata kita muka hodoh ke, orang nak kata kita keturunan tak baik ke, ikut dia lah. Yang penting hati kita baik, amal kita baik. Dah cukup. Dua perkara ni kita nak bawa esok ni. Macam Baridah. Dua perkara ni lah kita nak bawa ke hari akhirat esok. Dua perkara. Tak ada benda lain lah. Hati mau baik, amal mau baik. Tu dia dua tu. Kalau rupa parah cantik sekalipun, hati tak baik. Amalan tak buat. Tinggal semayang. Tinggal semayang. Tak solat Jumaat. Tapi rupa elok. Keturunan bagus. Keturunan orang kaya bagus. Tapi amal tak baik. Apa amalan tak baik? Tak semayang. Buat khianat kat orang. Tipu orang. Itu dia katakan itu dia katakan orang tu sehabis-habis hodoh. Sehabis-habis tidak baik bagi orang tadi. Tapi di sebaliknya, walaupun kita kata keturunan kita, rupa parah kita tak apa nak elok mana. Maksudnya, rupa parah kita tu biasa-biasa je. Pun kata asalkan yang penting baik hati dan amal. Dua tu saja. Maka akhirnya kita ni, di akhirat, mesti elok rupa dan mukanya. Mesti elok. Apa maksud kata mesti elok di sini? Ya Faridah, bila sebut mesti ni, adakah mesti apa ni? Mesti ni mana wajib apa ni? Mesti elok rupa dan mukanya. Mesti apa ni kat ini? Mesti kat mana apa? Jarana? Mesti dengan makna apa ni? Siapa boleh jawab? Mesti dengan makna apa dia? Maksud mesti sini. Dia kata mesti elok rupa dan mukanya. Apa yang kita faham? Wajib aridi jugalah. Wajib aridi juga. Sebab apa? Kan dia kata, maka akhirnya di akhirat. Apa di akhirat? Di syurga. Tulis itu. Di syurga esok, mesti elok rupa. Yang ni mengikut janji Allah Ta'ala tu, rupa dan mukanya. Apa beza rupa dan muka kan? Kalau belajar ilmu balaghah, ilmu ma'ani, dia panggil min atfil khas ila al-am.
Bila sebut kata ataupun kalau dalam majas min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Rupa tu masuk tubuh badan sekali. Muka badan semua masuk sekali. Dan muka tu khusus pada muka lah. Itu kata rupa dan muka. Seperti bulan yang penuh purnama bersinar-binarnya. Tulis pada kata rupa. Dobek situ tepi. Setengah riwayat daripada Imam Baihaqi dengan sanad hasan. Setengah riwayat, tulis situ ada Rona kat tepi. Setengah riwayat daripada Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan, yang dikatakan elok rupa tu apa dia? Iaitu muka seperti Nabi Yusuf. Bukan Nabi muka kita macam betul-betul tu Nabi Yusuf tak. Nak kata handsome tu macam Nabi Yusuf. Lagu mana Ustaz rupa? Wallahualam lah. Dia bagi bayangan begitu. Rupa dia seperti elok tu seperti muka Nabi Yusuf. Dan bentuk badan seperti Nabi Adam. Kalau Nabi Adam besar-besar badan. Siapa yang kecil-kecil kat sini, dekat dunia ni, kalau di syurga esok, bentuk badan tu seperti Nabi Adam. Dan hati, tambah sikit lagi. Dan hati seperti Nabi Ayub. Sebab apa Nabi Ayub? Nabi Ayub ialah orang yang penuh dengan kesabaran. Tu. Ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayub ni orang yang banyak taubat. Orang yang banyak bersabar. Jadi hati kita esok di syurga ni penuh dengan kesabaran. Kalau kita tak sabar kat dunia ni tak apalah. Tapi kena sabar jugalah. Tapi nak cerita kata kesabaran kita esok di syurga esok seperti kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Muka kita walaupun kita kata handsome dah, walaupun kata tak handsome pun, muka kita tu handsome seperti Nabi Yusuf. Bentuk badan macam mana? Gemuk ke kurus ke apa? Tak. Bentuk badan tu seperti Nabi Adam. Itu setengah riwayat daripada Imam Baihaqi. Habis itu. Ni riwayat lain pula. Dia kata seperti bulan yang penuh purnama. Kalau penuh purnama ni 15 lah. Maksud nisfu tu, setengah tu. Muka tu bercahaya. Bersinar-binar. Habis itu. Kalau begitu, apa maksud kalau begitu ni? Yakni kalau orang yang baik baka dan rupa. Tambah sikit. Kalau begitu, apa maksud kalau begitu? Yakni kalau orang yang baik baka dan rupa. Yakni kalau orang, tulis itu dobek. Yakni kalau orang yang baik baka dan rupa, tetapi jahat hati dan amal. Tetapi jahat hati dan amal, pada akhirnya jadi hodoh juga. Pada akhirnya jadi hodoh juga. Saya ulang balik. Yakni kalau orang yang baik baka dan rupa, tetapi jahat hati dan amal, pada akhirnya jadi hodoh juga. Tak kira lah. Kalau begitu tu, orang ni panggil apa? Sehabis-habis bodoh. Dia katakan orang ni sehabis-habis bodoh. Apa sehabis bodoh? Sehabis-habis menyesal. Sehabis-habis menyesal, orang-orang yang hodoh bakanya dan rupanya. Lagi pula dia ni hodoh baka lagi. Hodoh rupa lagi. Betul? Dan hodoh hatinya, ini tulis. Padahal hodoh hatinya. Tak baik hatinya. Hati dia tak baik.
Dan amalnya pun tak baik juga. Tu. Ha. Maka janganlah. Sebab tu dia kata. Jadi nak cerita apa? Kalau begitu sehabis-habis bodoh lah. Sehabis-habis menyesal lah. Orang yang hodoh apa? Hodoh keturunan. Rupa. Padahal hodoh hati lagi. Dan amal lagi. Maka janganlah saudara-saudaraku. Ni bagi peringatan untuk dia dengan kita sekali. Maka janganlah saudara-saudaraku. Tak kira lah sama ada elok rupa ke, tak elok rupa ke, elok baka ke, tak elok baka ke. Jangan apa? Berasa cerdik. Jangan duk berasa cerdik. Yang pada hakikat berasa cerdik tu, dibilangkan bodohnya. Bilang orang bodoh juga. Bukan pengarang kita cakap. Tak. Bukan pengarang kita cakap ini, tak. Ini berdasar kepada hadis Nabi. Orang yang cerdik tu, mandana nafsahu. Mereka yang merendahkan dirinya. Orang yang cerdik. Lagi pula dia mengikut akan jalanan yang baik. Orang yang bodoh wal ajizu manittaba'a nafsahu hawahu. Manittaba'a, mereka yang mengikut akan dirinya dan hawa nafsunya. Dan mereka berangan-angan. Untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Berangan-angan, mengangan tak ikan ayam. Tu orang dia kata kawan bodoh tu. Habis itu, tu kena ingat. Jangan duk berasa kita cerdik. Kita berasa kita cerdik. Kalau kita rasa kita cerdik tu, sebenarnya tak cerdik lagi. Kita rasa diri kita ni tak pandai. Kalau kita tak nak guna perkataan bodoh pun tak apa. Kita rasa diri kita ni tak cukup. Memang kita rasa tak cukup. Kita rasa diri kita ni ilmu kurang. Tak ada orang kata ilmu dia lebih. Tak ada. Tak ada orang kata ilmu tu sempurna. Tak ada. Siapa-siapa pun dalam di atas muka bumi ni, ilmu dia tak cukup. Ilmu tu perlu dipelajari. Tak kira siapa-siapa pun. Habis itu. Hei saudara-saudaraku. Berapakah harga mata pelihat yang Tuhan beri kepada kita? Yang dapat kita dengan dia melihat. Dan berapakah telinga yang bersepakat dengan pendengar yang dapat kita dengan dia mendengar. Ni panjang lagi ni. Apa kita berhenti stesen situ lah. Dia ada stesen kat situ dah, bunga situ dah. Nanti kita sambung balik minggu depan. Hei saudara-saudaraku. Dia nasihat ni panjang. Tak silap saya nasihat ni sampai pada muka surat nanti. Muka surat 10. Muka surat 10 tu lah barulah masuk sifat wujud. Tapi dah masuk dah. Muka surat 9 tu dah masuk dah. Hukum akal apa semua tu. Muka surat 8. Saya duk ingat tu muka surat 7 tu baru habis. Dia punya khutbah tu dalam muka surat 6 ataupun 7. 7 tu dah boleh masuk dah. Tentang makna akal. 7 tu masuk. Masa muka surat 6 tu habis. Kita sekarang masuk apa? 5 kan? Kalau muka surat 6 habis tu, muka 7 baru masuk. Hukum akal lah. Baik, habis itu. Kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbula wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saja, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, jangan ada. Okey, Ustaz. Saja, alhamdulillah. Okay, saya keluar dulu. Assalamualaikum.